dengan rekaman ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin wa razaqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana watlih bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasri' bihi afhamana wa qawwi bi azamana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Sekali lagi kita memulakan dan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat dan juga kurniaan kepada kita, maka sepatutnya lah kita sentiasa mengucapkan dan menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah ya. Dengan harapan Allah akan sentiasa bersama kita, membantu kita dan menjaga dan memberi petunjuk agar kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus ya, sehinggalah kita ditentukan akan dipilih ya untuk dimasukkan kepada syurga Allah nanti insya-Allah. Okey, saya teruskan perkongsian seperti biasa dan kita masih lagi di dalam perbincangan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan kita sekarang ni dalam perbincangan berkongsikan ataupun mengupas kalimah yaqulu ya, yaqulu. Kalimah tu kalau kita sudah biasa dengan pembentukan dan ijaan-ijaan dan penulisan-penulisan di dalam kalimah, kita akan lihat beberapa tanda dari sini yang mengatakan jenis dia adalah sebenarnya fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari'. Dan apakah tanda dia? Kita dapati di sini dua tanda yang memang berlaku apabila fi'il mudhari' digunakan. Pertamanya ialah dia dimulai dengan huruf ya tu. Ya tu adalah dipanggilkan fa'il mudhari'ah ya, pelaku kepada perbuatan tu, sebab setiap perbuatan tu mesti ada pelaku dia. So dalam konteks ini pelaku dia mana? Itu ya yang berbaris atas tu ya. Ya tu menunjukkan kepada pelaku yang biasanya mewakili dhamir huwa, iaitu seorang lelaki ya, seorang lelaki. Dan tanda yang terakhir kepada huruf lam tu, dia mengambil baris dhammah. Itulah satu-satunya juga tanda kepada fi'il mudhari' ya, dan itu mudhari' yang marfu' kita panggil ya. Mudhari' yang marfu'. Dan juga kita akan dapati selepas lam tu tidak terdapat apa-apa penambahan ya. Selepas lam tu tidak ada terdapat apa-apa penambahan, sama ada waw nun ataupun kadang-kadang kita lihat dalam fi'il mudhari' tambahan apa? Waw alif ziyadah. Nah, itu pertandalah untuk kita mengenal kalimah tu ya. Iaitu bermakna fi'il mudhari' ini dari segi bilangan dia adalah mufradah, singular. Jadi bermakna singular tu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada komponen fa'il tadi. Jadi bermakna ya ni ialah singular. Kalau ada penambahan di belakang ni, ya yang plural, ya, jamak. Jadi kalau jamak dia akan memberi makna mereka ya. Kalau tidak ada penambahan, dia mufradah. Bermakna dia fa'ilnya ialah dia seorang. Itulah cara kita mengenal ya. Dan kita telah pun
menggunakan sedikit maklumat yang disediakan oleh app ni, kita tekan di situ, kita dapat beberapa maklumat yang disediakan kepada kita dari segi bentuk, dari segi jenisnya. Jenisnya secara ringkas dia mengatakan jenis yaqulu ni ialah kata kerja, iaitu fa'lun, ya. Cuma di sini dia tak beri fa'lun apa, ya. Dia kata kata kerja saja. Dan juga dia berikan kepada kita terjemahan kepada yaqulu, berkata, ya, berkata, bermakna fa'ilnya sini tidak dinyatakan, ya. Sepatutnya kalau terjemahan tu dia menterjemahkan sebagai dia berkata, sebab ya tu adalah fa'il yang mewakili huwa, bermakna fa'il tu adalah dia seorang lelaki lah. Dia seorang lelaki maknanya dia berkata, ya, dia berkata. Okey, tetapi kenapa dia tidak letakkan dia ni? Kerana perkataan ni diambil daripada sedutan daripada ayat dia, ya. Di dalam ayat tu ada fa'il yang dinyatakan. Jadi di sini dia tidak nyatakan, sebab kalau dinyatakan sini maknanya dalam ayat tu akan jadi 2 kali, ya. Sedangkan dalam ayat tu dikatakan fa'ilnya sekali saja, iaitu dia merujuk kepada kalimah man yang sebelumnya, ya. Ya, man tu bermakna sesiapa, barang siapa, ataupun dia berkata. Sebab tu dalam terjemahan ni dia tidak nyatakan fa'ilnya, ya. Dan kita telah berkongsikan yaqulu ni adalah dibangun daripada qala, kata kerja dia, dan qala adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar yang kita boleh lihat di sini, qaf, waw dan lam. Bila huruf akar kita asingkan, ya. Asingkan apa yang dikatakan kata akar ni, kita asingkan qaf, kita asingkan waw, kita asingkan lam, kita asingkan, ya. So apa yang berlaku ialah dalam pembentukan kata dasar, waw yang di tengah, yang tempat kedua tu dia adalah huruf illah. Huruf illah dia akan bertukar kepada alif. Sebab tu terbenanya kalimah qala. Qa tu sepatutnya ada baris atas lah, ya. Itulah prosesnya. Daripada qaf waw lam dia menjadi qala, kemudian dijadikan qa yaqulu. Itu yang kita nak tunjukkan hari ini, ya. Nak tunjukkan hari ini proses apa yang dinamakan pembentukan kalimah. Maklumat tambahan tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan apabila menekan clearkan drawing ni, menekan di bawah ni iaitu klik untuk selanjutnya. Jadi kalau tuan-tuan tekan di sini, kita akan dapati yaqulu ni sebenarnya adalah mengambil bentuk yang kedua ni, iaitu kala tidak sempurna, ya. Kala ni mungkin bahasa Indonesia ada juga yang cuba cek dulu, ya. Kala ni memang wujud lah, ya. Kala, ya. Kalau kita bahasa Malaysia kita kata kata. Kata apa? Untuk kegunaan kita gunakan kata lah. Kita bahasa Melayu Malaysia gunakan kata tidak sempurna. So kata tidak sempurna ni adalah fi'il mudhari', ya. So bermakna pembenaan yaqulu dalam kalimah tu adalah melibatkan pembentukan menggunakan acuan fi'il mudhari', ya. So kita akan gunakan nanti dalam pembentukan kalimah itu di antara maklumat-maklumat yang kita boleh, ya, guna pakai untuk menguasai kalimah dan bahasa Al-Quran ni, insyaAllah. So kita sekarang ni terus kepada pembentukan kalimah. Kita dah dapat beberapa maklumat dari situ. Jadi kita keluarkan daripada sini, kita pergi ke leksi logos, ya. Dan sebelum tu kita kena tahu acuan yaqulu ni apakah acuan kata tidak sempurna. Ini adalah kita kena tahu wazan dia juga, ya. Wazan ni kita tuan-tuan lihat di atas dia.
Ni dia ya. Nak mencari maklumat wazan tu ada dinyatakan di sini, iaitu yang ini ya. Wazan dia ialah yang inilah ya. Bentuk satu itu wazan dia. Jenis dia kata kerja wazan satu, dan jenis kata kerja tadi ialah fi'il mudhari' ya. Cuma dia sini dia tak nyatakan sama ada maklum dan majhul ya. So kalau dia apa man'ul majhul, kita boleh mengenal dia. Kalau bentuk ya baris atas ni bermakna dia bukannya majhul ya, default maklum ya. Jadi kita sudah menerangkan sebelum ni di leksi logos pun kita dah buat penerangan. Sekarang kita nak tumpukan kepada pembentukan. So kalau kita sudah tahu dia wazan satu, dia fi'il mudhari' maklum wazan satu, kita boleh cari acuan dia dengan menggunakan template ya, QHS Quranic Vocabulary Template tu saya bukakan sekarang, iaitu besarkan sikit, fokus kepada fi'il mudhari' maklum wazan satu ya. Kita ambil itu saja, iaitu yang ni lah ya. Okey. Fi'il mudhari' maklum wazan satu yang ni ya. Fi'il mudhari', kalau kita tandakan dia, mana dia? Kotakkan dia. Fi'il mudhari' maklum wazan satu ya. Nah, tetapi wazan satu ada 3 wajah, iaitu yaf'alu, yaf'ilu dan yaf'ulu. So wazan satu ada 3 ya. So persoalannya yang mana satukah kita nak gunakan untuk membentuk kalimah itu? Kita lihat kepada huruf yang kedua ya. Huruf yang kedua, qaf yaqulu, ni adalah qaf tu berbaris qaf berbaris hadapan ya. Kalau qaf tu berbaris hadapan ataupun huruf yang kedua dia waw, itu cara dia. Sama ada kita lihat huruf akar yang kedua tu huruf apa huruf waw ya. So kita akan waw tu kita akan mengambil huruf yang kedua dalam acuan ni yang berbaris dhammah ya. Kita ambil dia yang berbaris dhammah, iaitu ain yang berbaris dhammah ya. Sebab mana apabila huruf kedua tu huruf akar dia qaf waw lam, huruf kedua ialah waw, ataupun kita lihat pada kalimah tu qaf menjadi baris hadapan ya. Qaf baris hadapan dia diikuti oleh waw, bermakna acuan dia mengambil huruf kedua ain berbaris hadapan ya, bukannya ain berbaris atas yang ini ya, ini berbaris atas tidak, ataupun ain yang berbaris bawah kasrah. So dua ni tidak boleh digunakan ya. So yang applicable ialah ain yang berbaris hadapan. Apabila terdapat waw, sama ada kita lihat huruf akar dia ataupun kita lihat qaf tu berbaris dhammah diikuti dengan waw, jadi dia akan mengambil yaf'ulu ya. Jadi kita akan gunakan acuan yaf'ulu nanti, dan kita akan tunjuk macam manakah pembentukan kalimah boleh berlaku apabila kita telah mengambilkan acuan yang betul ya. Okey, so kita padamkan yang ni. Kita pergi kepada leksi logos seperti biasa. Saya telah pun salinkan apa yang kita buat semalam, yang mana kita telah buat salinan di dalam template Microsoft Word. Dari ini kita boleh pinjam balik dan sambung ya. Perbincangan kita tu kita dah mulakan dengan qaf waw lam, di mana tuan-tuan sudah tahu ya, qaf waw lam tu dari mana? Di sinilah ya, daripada maklumat yang diberikan oleh app ni kita dapat 3 huruf akar dia ialah qaf waw lam. Itulah kita bermulanya pembentukan kalimah kita. Semalam pun kita telah menerangkan apa dia yaqulu tu, dan kita sambunglah ya.
Qaf waw lam dia tidak ada makna. Jadi untuk memberi makna uh, perlulah ia dijadikan kalimah, iaitu kata dasar, ya. So cara untuk membentuk kata dasar ialah kita gabungkan huruf akar, ya, bawa ke sini kita gabungkan, ya, dan berikan baris, ya, berikan baris. So dalam penggabungan tu apa yang berlaku, waw ni kalau ada huruf illah kita akan tukarkan, itu kaedah dia, ya. Kalau ada huruf illah, waw kita akan tukarkan huruf illah tu kepada huruf-huruf terbitan dia. Kalau waw dia akan menjadi alif, ya. So kita tukarkan waw tu kepada alif. Jadilah kalimahnya ialah qaf alif lam. Tu dia, tu cara dia. Gabungkan tiga, kalau ada huruf illah tukarkan kepada alif. Waw kita tukar kepada alif dan kita bariskan qaf dengan baris atas. Alif tidak boleh dibariskan sebab dia adalah alif mad. Dalam pembelajaran huruf hijaiyah kita dah terangkan, ya, kepada peserta-peserta, alif di dalam huruf hijaiyah Quran dia tidak mengambil baris, ya. So dia tidak berbaris. Jadi lam saja yang qaf dengan lam saja yang berbaris, ya. So di sini dia sudah menjadi apa yang kita panggilkan sebagai kata dasar, ya. Tandakan sini supaya kita kemas, ya, proses pembentukan kalimah tu kita faham apa yang kita buat. Kita sekarang membentuk kata dasar, ya, kata dasar dal alif sim ra, dan kita boleh berikan makna kepada kata dasar tu, iaitu qala maknanya berkata, bara kaf alif ta, ya. So lihat di sini dia hanya makna kepada perbuatan saja. Itulah kata dasar. Dia tidak ada fa'il lagi dan dia tidak ada masa, ya. Fa'il dan masa berserta dengan kata perbuatan tu adalah dalam bentuk kata terbitan, iaitu selepas ini. So dalam status kata dasar dia hanya makna asas saja, iaitu makna kepada kata kerja, iaitu berkata. Barulah kita membentuk kata terbitan dalam langkah yang ketiga, ya. Kalau kita nak labelkan, yang ni adalah langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga akan kita membentuk kata terbitan. Daripada qala ni kita gunakan acuan. Tadi kita telah melihat acuan dia ialah yaf'ulu. Yang ni, ya. Yaf'ulu ni, so kita ambil. Kalau nak copy di sini pun boleh, ya. Kalau kita sudah mengenal pasti acuan dia, kita boleh copy di sini saja ataupun kita boleh type dia dekat Lexilogos. Kan saya tunjuk kita copy saja. Copy ialah Ctrl C. Tekan Ctrl C, bawa ke Lexilogos tu, ya, dan kita buatkan bracket untuk menunjukkan ini adalah acuan dia, ya, acuan. Okay, kalau kita nak labelkan pun boleh, kita tekskan dia, lepas tu letak di bawah ni, ya, iaitu acuan. Okay, acuan kata terbitan. Itu yang kita nak lakukan sekarang, ya. Kita menggunakan acuan kata terbitan yaf'ulu untuk membentuk kata terbitan, ya. Bagi peserta-peserta yang giat sekarang ni membina e-book, ya, so mereka akan faham, ya, proses ni. Jadi daripada kata terbitan, daripada acuan tu barulah kita dapat membina kata terbitan, iaitu gunakan kata dasar tadi, masukkan ke dalam acuan. Itu caranya, ya. Qaf adalah fa, ya. Alif adalah ain dan lam adalah lam. So kita gantikan, ya. Bermakna qaf ni akan menggantikan fa, dia menjadi qaf yang sukun. Alif akan menggantikan ain, menjadikan alif yang dhammah. Lam menggantikan lam dhammah, jadilah lam dhammah. Itulah kata terbitan dia, ya.
So, dan dia bermula dengan ya, ya. Ada dua cara, ya. Kita terus typekan ataupun kita boleh gunakan acuan ni. Kita akan tukarkan huruf-huruf di dalam kata dasar, ya. Itu teknik sajalah, ya, cara. So sekarang ni kita nak guna supaya kita menggantikan dia menjadi kata terbitan. Jadi apa kita buat? Fa ni yang sukun ganti dengan qaf, ya. So kita ambil qaf ni, boleh copy di sini saja, ya, dan paste dia dekat, gantikan fa tu jadi qaf, tapi dia mesti mengikut baris acuan. Jadi qaf yang sukun. Ya qaf, itu dia. Lepas tu alif ain ni perlu diganti dengan apa? Huruf yang kedua ialah alif. So kita copy alif tu, gantikan ain tu, pastekan dia, dan alif ain ni berbaris. So dia dalam proses ni dia kena bariskan, ya, kena ikut acuan, ya. Sebab tu kita gunakan acuan tu. Jadi kena bariskan dhammah. Kemudian lam ganti dengan lam. Jadi sebenarnya kalau nak ganti pun boleh, kalau tak ganti pun tak mengapa sebab dia huruf yang sama, ya. Lam sini pergi ke sini akan jadi lam jugalah. Dan dia kena ikut acuan baris lam dhammah, jadi lam, jadilah yaqulu, ya, yaqulu. Lihat di sini alif ni berbaris dhammah, sedangkan alif di dalam kata kalimah Al-Quran dia tidak boleh berbaris. So apa kita buat? Itu kaedah, ya. Alif kalau dia berbaris dhammah, baris dhammah ni naklah kita transfer, ya, alihkan kepada huruf sebelumnya, iaitu huruf qaf. Huruf qaf di sini mengambil huruf sukun, baris sukun. Jadi sekarang ni dia kena menerima baris dhammah daripada alif tu. Ya, alif tidak boleh berbaris, dia kena pindahkan baris dhammah kepada qaf. Jadi qaf tu kena terima dia, ya. Jadi apa yang berlaku? Bila dia menerima, dia akan jadi kalimah, ya, seperti inilah. Ya, sekarang kita nak membina kata terbitan, ya, belum siap sebab kalimah ni ada sikit kepincangan dia, ya, iaitu dia tidak memenuhi tata cara kalimah Al-Quran. Jadi baris dhammah kepada alif tu perlu dipindahkan. Jadi kita buangkan baris dia tu, kita pindahkan kepada qaf. Jadi qaf akan mengambil baris dhammah tadi. Jadilah dia yaqu dengan alif dan diikuti dengan lam. Tetapi ini masih lagi ada masalah, ya, ada kecacatan dia, iaitu dari hukum tajwid. Kalau qaf tadi mengambil baris dhammah, jadi dia tidak boleh mengikut alif mad, ya. Maknanya dari segi hukum tajwid dia salah, ya. Tak menepati hukum tajwid. Dia kena buat perubahan, ya. Huruf yang dhammah mesti mengikut waw mad, ya, mesti mengikut waw mad. Jadi kita kena tukarkan alif tu kepada waw mad, barulah betul tajwid dia, ya. Jadi alif ni kita tukarkan kepada waw mad, maka terbinalah kata terbitan dia, iaitu yaqulu, ya, yaqulu. So baru di sini baru kita boleh labelkan dia sebagai kata terbitan. Ya. Di sini tak boleh lagi, ya, sebab dia tak wujud. Kalimah macam ni tidak wujud. Dan kita cuba proseskan lagi. Step yang pertama kita proses masih lagi tak wujud. So yang wujud ialah yang ini, ya. Maknanya terdapat beberapa perkara yang kita perlu tangani, ya, iaitu alif berdhammah, kemudian alif tidak berdhammah, tetapi qaf adalah baris dhammah, dia kena perbetulkan, ya, dan ditukarkan kepada waw mad. So tiga, ya, perkara berlaku di situ yang kita perlu beri perhatian dan proseskan dia supaya menjadi kata terbitan, ya, yang baik.
Okey, barulah kita boleh labelkan dia sebagai kata terbitan. Kaf, alif, ta, kata terbitan, tara, ba, ya, ta, nun. Kata terbitan. So kalau terbitan dia sudah ada makna. Ya. Pastikan ya kata terbitan diberi makna. Ya. Sebagaimana kata kedasar dia ada makna tanpa fa'il dan masa. Sekarang kata terbitan dia adalah kalimah. Ya, jadi dia mesti ada fa'il dan masa dia. Ya. Jadi fa'il dia siapa? Dia. Ya, dia lelaki. Ya, kita letak dia saja. Dia berkata. Ba, ro, kaf, alif, ta. Dia berkata. Okay, masa dia apa? Yang ini adalah kalau dia berbaris dhammah bermakna dia fi'il mudhari' yang marfu'. Status fi'il mudhari' yang marfu' ialah perbuatan yang sedang berlaku dan berterusan berlaku. Ya. So kita masukkan dia, biasanya kita kata sentiasa. So masukkan sentiasa itu sebelum berkata sebagai masa kepada perbuatan. Sentiasa. Ya. Dia sentiasa berkata. Itulah makna kepada yaqulu. Ya. So kalau ini siap dan kita tak perlu menaik lagi, kita boleh besarkan kotak ni ya, sebab dia banyak barisan yang diambil tu, dia adjust ya supaya kotak tu perlu diperbesarkan ya. Kita kalau besar kita boleh gunakan feature di bawah ni, large frame ya, kalau perlu ya. Yang ni tadi acuan ni, dia label ni kita boleh adjust dia sikit supaya dia tadi dia kedudukan dia, kita acuan tu adalah di sini dan kita arrowkan dia. Arrow nak menandakan acuan tu kita boleh ambil warna hijau, arrowkan. Yang dimasukkan acuan kata terbitan tu ialah yaf'ulu ya. Dia adalah acuan apa? Fi'il mudhari' ma'lum wazan 1 ini ya. Itulah acuan untuk membentuk kata terbitan yaqulu ya. So step ni kalau kita bantukan dengan apa? Dengan kotakkan dia ya. Ambil warna merah ya, yang kita nak buat pertama sekali huruf akar ya, iaitu qaf waw lam, dan step kedua kita membentuk kata dasar qala, dan step ketiga kita mau membentuk kata terbitan iaitu yaqulu. Ya. So sekarang ni kata terbitan adalah default ya, default dia. Dan kata terbitan ini pun adalah juga kalimah yang digunakan. Jadi bermakna apabila kita membentuk kata terbitan tu, kalau kata terbitan sama dengan apa yang digunakan dalam kalimah yaqulu ya, dan juga di dalam ayat dia sama, jadi selesai sudah pembentukan dia ya. Sekiranya kata terbitan ni berbeza sikit daripada dalam ayat tu, kita akan kena tambah lagi ya. Kita akan proses sehingga dia menjadi kata terbitan sebagaimana yang kalimah di dalam ayat. So dalam konteks ni bermakna kita ada tiga step saja. 3 huruf akar, kata dasar dan kata terbitan selesai. Sama dengan dalam ayat. Ya, so bila sama ayat kita menterjemahkan dia, iaitu dia sentiasa berkata ya. Jadi dalam konteks ni bila kita masukkan nanti terjemahan tu, wa minan nasi man yaqulu, dan di antara manusia terdapat man yaqulu ya, seseorang, sesiapa, dia dalam bentuk mufradah ya. Ayat Quran akan menggunakan mufradah kerana nak memberitahu apa? Setiap
seseorang daripada kumpulan manusia tadi, ya, semuanya terlibat. Ayat ni menunjukkan kepada sesiapa yang melakukan tu, ya. Dalam kumpulan an-nas tu ramai, jamak, tapi Allah akan address one by one. Sebab tu dia menggunakan man, ya, iaitu isim mausul yang mufradah. Ada soalan ke? Okey. So apabila dia menggunakan man tu, yang terlibat tu perbuatan dia ialah yaqulu. Jadi fa'il dalam yaqulu ya tadi sebenarnya merujuk kepada man ni, ya. So seseorang yang sentiasa berkata. So maknanya dia ni akan dikaitkan dengan man, ya. So dalam nahwu bahasa Arab kita panggil dia ni fa'il ni sebagai ta'alluq, ya. Ta'alluq kepada man. Ta'alluq ni yang berkaitan. Itu, ya, bahasa Arab ta'alluq. Kita Melayu pun cakap ta'alluq, ya. Tertakluk kepada tu, itulah sebenarnya ta'ain lam waw qa, ya, ta'alluq. Okey, so bermakna hari ini kita selesai, ya. Berkongsikan, ya, kalimah yaqulu, ya, kalimah yang keempat, ya. Wa minan nasi man yaqulu, kita nak membahaskan kalimah yang keempat, dan besok kita akan sambung kepada kalimah yang kelima, iaitu manna, ya. Apabila kita itu, dan seterusnya sampai akhir kita akan terjemahkan keseluruhan ayat itu, insya-Allah, ya. So hari ini sudah 7.48. Jadi kita boleh akhiri dulu perbincangan. Kita boleh simpankan dia macam biasa. Kita boleh buat print screen. So print screen dia akan simpan dalam folder screenshot, ya. Dan pada masa sama, saya rasa saya tak perlu simpan yang ni lagi, sebab kita kemungkinan saya kita tidak akan menggunakan lagi untuk perbahasan besok, ya. Tapi to be safe boleh simpan, tak ada masalah, ya. Tak rugi pun, ya. Just in case kalau kita nak guna, kita akan copy balik, ya. Kita simpan dalam mana? Dalam Word, ya. Clearkan drawing ni dulu. So saya boleh simpan di selepas yang ni, dan yang atas ni saya boleh padamkan lah, sebab kalau yang dah simpan ni, yang ini tak perlu lagi. Pastekan dia. So yang ni boleh padamkan, ya, tak perlu lagi. Ya, kita updatekan daripada satu masa ke satu masa. Jadi okey, sekiranya kita nak mengguna pakai, kita boleh copy lagi ini, ya, kepada Lexilogos. Yang kalau tidak guna pakai, kita boleh padamkan, ya, insya-Allah. Okey, yang ni view ni kita boleh buangkan navigation, tak perlu di sini. Okey, bila kita dah save, kita boleh tutupkan yang ni, ya, dan kita pergi ke Zoom kita lah, ya. Jadi kita berhenti untuk berkongsi, dan insya-Allah kita akan sambung besok pagi bermula 7 suku seperti biasa kepada 7.45, insya-Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.